Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Fokus Minggu Depan. Dan sejak beberapa minggu lepas, program Fokus Minggu Depan banyak mengetengahkan isu kenaikan harga barang. Malah hampir setiap minggu kami mengetengahkan isu ini yang antara lain berpunca daripada prospek ekonomi global yang tidak menentu dan juga peperangan Ukraine-Rusia dan kelembapan pertumbuhan ekonomi. Tapi pada kali ini kita nak lihat isu ekonomi dari perspektif yang lebih luas, iaitu melihat kepada prestasi ringgit pada minggu yang akan datang. Dan dalam kita berbincang tentang kenaikan harga barang, semakin ramai juga yang semakin minat berbincang tentang prestasi ringgit. Apa maksudnya kepada masyarakat umum dan juga sektor perniagaan. Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas dengan lebih lanjut Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Terima kasih kepada Afzal Nizam sudi bersama saya dalam Fokus Minggu Depan. Pertama sekali, apa unjuran prestasi ringgit pada minggu depan? Unjuran pihak kami mencantumkan bahawa ringgit masih lagi berada ke dalam kawasan yang lemah, memandangkan isu berkenaan dengan kadar faedah di Amerika Syarikat serta data-data ekonomi yang dijangka akan terus menunjukkan trend yang memperlahan. Justru itu akan memaksa trend di dalam pengukuhan dalam dolar Amerika Syarikat, dan justru dari segi terjemahannya mata wang yang lain termasuk mata wang ringgit juga dijangka akan sentiasa dalam keadaan yang weak trajectory lah. Buat masa ini kami melihat apa dikatakan sebagai paras rintangan ataupun resistance level berdasarkan analisis teknikal, ia berada dalam sekitar RM4.45. Justru mungkin minggu depan dia akan berlaga dalam kawasan yang berhampiran sekitar itulah. Jadi rata-rata dalam jajaran yang agak lemah lah. Dalam kita bercakap tentang unjuran untuk minggu depan, penting juga untuk kita fahami bagaimana pula dengan prestasi ringgit dalam minggu-minggu yang lepas. Ya, dalam minggu dua lepas ni memang dalam keadaan yang meruap, sangat-sangat volatile, dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, isu yang berkaitan dengan kadar faedah di Amerika Syarikat ni merupakan isu yang utamalah, kerana pada awalnya kadar kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat itu jangka pada sekitar 5 permata asas. Tapi semakin hampir pada mesyuarat yang baru-baru ini, pasaran dilihat telah pun price in kenaikan yang lebih agresif lagi, iaitu 75 permata asas, dan perkara itu telah pun dapat direalisasikan dan ini berlaku. Dan apabila pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat ataupun telah pun membuat unjuran mereka berkenaan dengan kadar faedah mereka pada tahun ini, ia dijangka berada pada kadar 3.4% pada akhir tahun 2022. Justru itu bermaksud akan ada banyak lagi siri-siri kenaikan kadar faedah pada mesyuarat yang akan datang. Mesyuarat akan datang pada bulan nantilah. Jadi saya kira perubahan trajectory dari sudut kenaikan kadar faedah itu banyak menyumbang, dan buat masa ini memang dia punya trajectory ini berada dalam keadaan yang sangat murab dan dalam kawasan yang sangat lemah. Ya, Afzal Nizam ada menyentuh tentang Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang pastinya pada masa yang sama kita juga perlu faham pengumuman Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan AS yang mengumumkan keputusan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang menaikkan kadar faedah pada minggu ini, pada beberapa hari lepas. Bagaimana kita nak faham kesan ini dengan juga prestasi ringgit pada minggu akan datang? Okey, kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat itu banyak didorong oleh faktor inflasi yang tinggi di negara Amerika Syarikat, dan dasar monetary di Amerika Syarikat itu dilihat sebagai satu instrumen yang penting untuk mengawal kadar inflasi tersebut. Walau bagaimanapun, apabila kadar faedah itu dinaikkan dalam kadar yang begitu tinggi, dalam keadaan yang begitu agresif, timbul pula kebimbangan bahawa kesannya kepada ekonomi global, kerana kadar faedah di Amerika Syarikat ini merupakan satu trendsetter lah, dan kita dapat lihat beberapa kadar faedah yang utama yang lain juga telah turut meningkat, seperti yang baru-baru ini Bank of England juga menaikkan kadar faedah. Jadi trend menaiknya kadar faedah ini sudah pasti sekiranya diteruskan, memang akan ada kesan kepada momentum pertumbuhan ekonomi global, dan kesan ataupun transmisi dasar monetary dia bukan berlaku secara immediate, bukan secara serta-merta. Dia berlaku dalam keadaan yang ada dia punya lag period ataupun tempoh lag, sekitar dalam 12 bulan ke 18 bulan lah. Justru apa sahaja kenaikannya itu mungkin kita akan dapat lihat kesan kepada ekonomi mungkin dalam tahun hadapan. Jadi tidak hairanlah kenapa
telah mula adanya cakap-cakap bahawa ekonomi global akan lebih perlahan dan sebagainya, dan ada yang menyatakan tentang risiko kemolesan ekonomi seperti yang disebut oleh pihak Bank Dunia baru-baru ini pun. Jadi itu juga menimbulkan rasa tidak, orang kata tu senanglah, tidak senang dengan situasi tersebut. Jadi pasar berada dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi saya kira sebagai orang kata tu ahli perniagaan ke, pelabur ke, ataupun orang awam, saya kira mereka perlu ambil tahu tentang trend ini supaya mereka lebih cerna tentang apa yang mungkin boleh mereka lakukan pada masa akan datang. Kita juga nak lihat apa yang dikatakan oleh Rizal Persekutuan AS pada Jumaat lepas yang mungkin ada memberi bayangan bahawa ada lagi langkah-langkah susulan yang akan diambil dan akan melakukan segala yang mungkin untuk menangani isu inflasi di Amerika Syarikat. Adakah kita boleh menjangkakan apa antara mungkin bentuk polisi ataupun langkah-langkah susulan yang boleh diambil oleh Federal Reserve? Federal Reserve nampak gayanya masih menumpukan kenaikan kadar faedah. Kemudian mereka juga telah pun mengumumkan pengurangan pembelian aset ataupun kalau dahulunya kita panggil dia quantitative easing, sekarang ni dipanggil pula quantitative tightening. Jadi mereka melihat penggunaan dasar monetary itu sangat-sangat instrumental dalam mengawal kadar inflasi mereka. Jadi buat masa ini kadar inflasi mereka masih lagi tinggi, 8.6%. Jadi kalau katakanlah kadar inflasi itu mula menurun, maka mungkinlah masa itu kadar kenaikannya itu akan mula diperlahankan. Jadi selagi masa kadar inflasi di Amerika Syarikat itu masih lagi tinggi, dijangka berdasarkan apa yang telah diumumkan, berdasarkan apa pendirian mereka, nampak gaya kenaikan faedah di Amerika Syarikat dijangka akan lebih tinggi. Seperti yang saya sebutkan tadi, berdasarkan unjuran yang dibuat oleh pihak FOMC ni, mereka melihat kadar faedah ataupun dipanggil Fed Fund Rate itu berada sekitar 3.4%. So maksudnya mungkin di antara 3.25 ataupun 3.5%. Jadi bermaksud ada lagi sekitar 150 atau 174 mata asas kenaikan dalam kadar faedah di Amerika Syarikat untuk tempoh sekarang sehinggalah ke akhir tahun nanti. Jadi itulah satu perkara yang kita perlu, orang kata tu, fahami supaya kita dapat tahu apa impaknya kepada negara kita nanti. Okey, akhir sekali kita juga menjangkakan pada minggu depan beberapa siri laporan indeks pengurus pembelian ataupun PMI. Apa yang boleh kita jangkakan daripada pengumuman ini? Okey, berdasarkan unjuran yang dibuat oleh pihak Consensus Estimates, maksudnya beberapa ahli ekonomi yang menyumbang kepada bancian tersebut, rata-rata saya melihat indeks PMI di Eropah, di Amerika Syarikat dan sebagainya menunjukkan trend yang lebih memperlahan. Ini menunjukkan bahawa sentimen para peniaga, terutama di sektor perkhidmatan, di dalam sektor manufacturing, rata-ratanya mempunyai rasa yang ataupun sentimen yang semakin lemah lah. Tapi walaupun bagaimanapun ia masih lagi dalam trajektori yang masih baik lagi, iaitu lebih 50 mata. Tapi dia punya momentum tu semakin menurun. Dan ini sejajar dengan apa yang sedang berlaku, yang mana kita sedia maklum harga bahan mentah yang meningkat, gangguan dalam rantaian perniagaan dan sebagainya. Itu juga menyumbanglah kepada kenapa turunnya, orang kata tu, dalam indeks PMI ini. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Banki Islam Malaysia Berhad sedikit sebanyak kongsikan mengenai prestasi ringgit pada minggu akan datang. Dan banyak lagi perkongsian dalam fokus minggu depan. Kita akan berdiri seketika kembali selepas ini.